Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat, selamat petang. Hari ini Kak Bin nak share 3 faktor yang mungkin menyebabkan kita sering lapar walaupun kita dah makan nasi. Kadang-kadang pelik kan? Kita dah makan nasi, dah lunch tengah hari, dah makan nasi, dah minum air, tu air ni. Tapi lepas sejam, 2 jam, tak sampai 2 jam pun kita macam masih lapar balik. Saya nak ngunyah-ngunyah balik. Itu yang dekat kat rumah tu, dekat meja office tu mesti ada kudak-kudak nak kunyah. Itu dah lah pengawet tinggi, perasa tinggi, lepas tu perisa tambahan pun banyak kan, garam gula pun banyak kan. So kenapa? Kenapa kita jadi craving macam tu? So 3 yang sebab utama ni mungkin yang menyebabkan kita craving lah. Yang pertama, mungkin kita kurang ambil sayur atau buah-buahan. Sebelum makan, kita terus ambil nasi dengan lauk je kan. Sayur kita ambil juga tapi kita ambil sikit. Sepatutnya kita kena ambil sayur dan buah-buahan yang lebih banyak daripada kadar karbo dengan protein kita. Sayur dengan buah-buahan ni dia banyak serat. Bila dia banyak serat, serat ni dia ambil masa yang lama untuk dihadam dalam badan kita. So kita akan rasa macam lama je, panjang je kenyang kita kan. Tak adalah kita nak mencari-cari kudak-kudak lepas tu. And then sebenarnya sayur dengan buah ni dia menjadi pendinding tau kepada penyerapan glukosa dalam darah. Maksudnya kalau kita makan nasi, of course lah tengah hari kita makan nasi dengan lauk kan. Tapi kalau kita makan sayur dengan buah dulu, dia macam lepas tu kita makan nasi, dia macam slowkan slowkan penukaran glukosa daripada gula tu. Glukosa daripada gula tu yang masuk badan kita tu lambat sikit tukar glukosa. Jadi kita pun jadi lambat sikit lapar sebabnya ada sayur dengan buah-buahan yang menyelamatkan yang menyelurkan, yang memperlahankan penyerapan glukosa dalam darah kita. So kita akan rasa kenyang lama sikit. So lain kali amalkan makan yang suku-suku separuh tu. Separuh tu bukan nasi tau. Separuh itu adalah sayur dan buah. And then yang suku tu lauk, yang suku tu lagi nasi. So kalau kita amalkan ni, insya-Allah kita punya craving tu mungkin dapat diatasi lah. Dan ini kita panggil healthy plate. Healthy plate. Okey, amalkan healthy plate. Yang kedua, kenapa kita selalu cepat lapar? Mungkin kita ambil makanan yang tinggi karbohidrat ataupun yang tinggi gula, minuman yang tinggi gula. Contohnya apa? Contohnya makan pagi, breakfast kita dah ambil roti canai dengan teh tarik. Roti canai kan karbohidrat kan, tepung kan tinggi. Lepas tu dia tepung berproses. So bila tepung berproses, dia macam kita makan nasi juga. Dia cepat menaikkan kadar glukosa dalam darah. Bila dah glukosa dalam darah kita cepat naik, tinggi, kita akan cepat rasa lapar. Kita nak lagi kita nak lagi gula. Lepas tu badan kita yang kenapa kita nak gula? Sebab insulin dalam badan kita tu dia cepat tukarkan karbo yang masuk, gula yang masuk dalam badan kita kepada glukosa. Dah habis dah tukar semua, dia cepat dah tukar semua, itu yang kita rasa lapar lagi, nak makan lagi, nak gula lagi. Itu salah satunya. So sebenarnya pagi nak elakkan kita cepat tak cepat lapar ke tengah hari tu, ambil buah-buahan je. Kalau tak pun ambil air dengan honey je ke kan, lemon dengan honey je ke, ataupun aloe vera je campur honey ke kan, pagi. And then lunch nanti kita ambil healthy plate, supaya kita tak craving nanti lepas lah lunch tu kan. And then yang ketiga, kita kurang minum air putih. Ada kena mengena ke air putih dengan kita punya craving ni? Ada. Sebab otak kita ni dia hantar signal lapar dengan harga di tempat yang sama. So bila signal dahaga tu dihantar, kita ingatkan lapar. So kita tak boleh nak trace lapar ke dahaga, signal lapar ke signal dahaga yang dihantar tu. So bila dihantar signal dahaga, kita ingatkan kita berasa lapar, tapi yang dihantar sebenarnya signal dahaga. So bila dah makan, sejam 2 jam dah makan, kita sejam tu kita rasa dah lapar, cuba minum air suam dulu. Cuba minum air suam, tengok lepas 15 minit tu terlapar ke tak lagi. Sebenarnya sepatutnya kita tak akan berasa lapar lagi lah. Kita akan berasa lapar sebenarnya selepas 4 jam. Sebabnya makanan badan kita dihadam paling minimum pun 4 jam dalam badan kita lah. So kalau
4 jam, apa kalau dah 1 jam dah lapar tu mungkin kita dahaga je lah, cuba minum air. Dan pastikan kita amalkan 8 gelas air putih setiap hari ataupun mengikut berat masing-masing lah. Yang macam kita selalu baca tu 1 liter air untuk 25 kilo berat badan. So kalau awak tu 50 kilo maknanya 2 liter air lah. Ataupun kalau awak ni memang jenis yang membuat aktiviti fizikal yang banyak, walaupun walaupun 50 kilo je, berpeluh banyak kan, kerja kat luar banyak, so kena ekstrakan sikit lah air tu. Sebab Kak Abi dulu pun rasa macam dah minum air banyak sangat kan. Dah rasa macam dah kenyang dengan air kan. Walaupun dah rasa macam tu, bila pergi cek badan masih badan masih kurang 50% air. Terkejut. Tengok bila kita cek kadar air dalam badan tu hanya 48% je. Padahal rasa dah kembung perut. Rupanya sebabnya kita makan, kita ganti dengan yang rasa dahaga tu dengan makan, bukan dengan air. Sebenarnya badan kita perlukan air. Bukannya makan yang asyik kerap-kerap je. Okey, harapnya yang 3 tips ni dapat bantu kita kawal kita kawal kita punya craving lah. So amalkan healthy plate yang ada sayur, ada protein dan ada karbo. Lepas tu kurangkan ambil makanan yang tinggi karbo ataupun yang banyak gula. Dan yang ketiga, kurangkan amalkan, lebihkan air putih dalam anda punya minuman harian. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.